Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa Nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita rafa'kan kesyukuran alhamdulillah. Sambung lagi malam ni kitab Musalli Munyatul Musalli. Kita masih lagi dalam perbahasan sunat hay'ah. Sunat hay'ah yang keempat. Yang keempat, muka surat 24. Kalau yang Rumi, yang Jawi, muka surat 9. 9 dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daripada bawah. 10 daripada bawah muka surat 9. Sebenarnya laju ni. Nampak? Laju muka surat 9 dah. Ish. Biasa nak masuk muka surat 9 ni macam bertahun tu. 2 tahun, 3 tahun macam tu. Kira macam puas lah. Baru masuk muka 9. Rasa puas lah. Ini tak apa-apa dah muka surat 9 dah. Okey, muka surat 9, 20, 24, Rumi 24. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan yang pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, doa iftitah. Kemudian kita berhenti sekejap, sebab dah habis masa. Dan yang akmal tu kita sambung next baru ni yang akmalnya sampai yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis. Lepas tu masuk malam ni yang keempat. Cuma rasanya dalam bab doa iftitah tu okey, selesai. Walaupun kita sambung sikit lepas. Cuma yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu tak ada rakaman. Tak ada rakaman. Sebab ada problem kan, telefon problem ke, apa problem ke, macam-macam problem ada, masalah problem. Jadi tak adalah rakaman. Jadi atas sedikit permintaan, laju-laju ustaz dia mesej sebelum datang atas kereta tadi, kalau boleh ulanglah sikit yang auzubillah tu jadilah. Sebab kita bahas hari tu doa iftitah yang ujung tu kan, wajah tu kan. Tapi sebelum tu kita dah doa iftitah dah. Sebelum tu, jadi dia dengarlah doa iftitah tu, ramailah yang dengar. Tapi auzubillah ni tak dengar langsung, sebab mana ada live baru ni. Kita nak ulang sikit, laju-laju je lah. Kita bagi masa 5 minit lah. Siapa yang nak dobek-dobek tu kan, yang tu kita raikan je lah orang kat rumah nak macam mana kan. Kesian, masjid tempat dia tak buka. Kesian, masjid tempat kita buka. Tempat kita tu pedih tu kalau orang Selangor dengar. Kata pengarang yang ketiga, kemudian maka membaca tiap-tiap rakaat a'udzubillah. A'udzubillah sunat baca pada tiap-tiap rakaat pada mazhab Syafi'i. A'udzubillah digelar dengan isti'azah ataupun ta'awuz, iaitu mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, sunat pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Rakaat pertama 2, 3, 4. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanbali contohnya hanya rakaat yang pertama sahaja bismillah. Dia dikira seolah macam permulaan sembahyang.
Bila baca a'udzubillah cukuplah. Kenapa rakaat kedua nak baca a'udzubillah lagi? Cukup dah memadai dengan a'udzubillah yang rakaat yang pertama mewakili sampai salam. Sedangkan pada mazhab Syafi'i mengatakan setiap rakaat berbeza, cerita beza-beza. Rakaat pertama a'udzubillah rakaat pertama, rakaat kedua a'udzubillah rakaat kedua. Kenapa pula nak sekaligus macam tu? Itulah itu mazhab Syafi'i. Dan ta'awuz ni ataupun isti'adzah ataupun a'udzubillah ni bukan hanya ada satu lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, tidak. Malah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni paling afdal. Tapi bukan dia je, macam-macam ada. Malah ada lebih daripada 30 ta'awuz yang berbeza-beza bunyinya, berbeza-beza susunan, tapi beza sikitlah. Yang mana kat depan tu mesti ada a'udzubillah. Kat depan tu mesti ada a'udzu. Sebab ta'awuz ni minta aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Kita minta berlindung. Jadi dekat depan dia mesti ada a'udzu. Cuma paling afdal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma istilah-istilah ataupun bahasa yang lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ta'awuz ada juga tu. A'udzu bika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. A'udzu bis-samiil alim minasyaitonir rajim. Dan sebagainya. Macam-macam bacaannya ada. Ya, maka sunat sebelum baca Fatihah bismillah tu sunat a'udzubillah. Kena baca a'udzubillah tu, sunat baca tu walaupun sunat pada tiap-tiap rakaat pada mazhab Syafi'i, tapi rakaat yang pertama paling afdal. Yang itu. Jadi kalau katalah a'udzubillah ni baca dapat pahala lah baca a'udzubillah pada rakaat pertama 2 3 4 mazhab Syafi'i. Walaupun dapat pahala, a'udzubillah rakaat pertama tu lebih sikit daripada rakaat kedua 3 4. Tu kerana macam biasa. Kaedah macam biasa. Saya dah ulang-ulang kaedah yang sama. Apabila pada mazhab yang lain, pada pendapat ulama yang lain mengatakan ianya sebaliknya, sedangkan pada mazhab Syafi'i mengatakan sebaliknya, maka meraihkan mazhab lain ataupun ulama lain tu afdal. Jadi ulama lain kata wajib a'udzubillah rakaat pertama, wajib. Ada ulama kata wajib a'udzubillah. Oleh kerana ada ulama walaupun mazhab lain kata wajib, kalau tak baca a'udzubillah dah ketika sembahyang berdosa, malah tak sah sembahyang, maka kita mazhab Syafi'i sunat sebagai meraihkan sunat a'udzubillah, bukan sunat biasa, sunat muakkad, sunat sungguh. Sebab meraihkan mazhab. Dan bukan dalam masalah ni, dalam banyak masalah fiqh berkaitan dengan hukum mazhab Syafi'i. Maka sebab meraihkan tu, meraihkan. Contohnya sapuh kepala ketika ambil wuduk mazhab Syafi'i, kurang-kurang satu pun macam ni, satu orat ambil macam ni pun dah memadai. Dekat kepala tu, kena rambut memadai lah. Tapi mazhab lain kata tak sah. Mazhab lain kata, ada yang kata sebahagian besar. Ada yang kata besar ubun-ubun. Besar ni kot ubun-ubun, lebih kurang. Ada yang kata besar tapak tangan. Ada yang kata 1/4. Ada yang kata semua. Maka mazhab Syafi'i satu je, satu urat. Macam tu je. Jadi sebagai meraihkan mazhab lain, afdal semua. Macam tu. Macam bukan tu je, macam-macam. Macam-macam hukum-hukum yang berkaitan dengan kenapa jadi afdal pula? Kerana ada mazhab lain. Kalau mazhab lain pun kata yang sama juga, dia tak ada. Dia saja sunat biasa je. Saya ambil contoh baru ni, ketika mengangkat tangan tu sunat. Semua mazhab mengatakan mengangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah. Semua mazhab, semua ulama, tak ada satu pun kata wajib. Maka tinggalkan dia, tak makruh, tinggalkan dia, rugi je lah. Tak ada pun sunat yang sangat dituntut mengangkat tangan, tak ada. Lainlah ulama, ada ulama kata angkat tu wajib, illallah tu wajib. Maka waktu tu angkat tu sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, afdal. Tapi tak ada. Tengok tempat sujud, tak ada ulama kata wajib. Jika siapa dia tak tengok tempat sujud, dia tengok tempat lain, rugi. Sebab dia sunat kan, tengok tempat sujud, rugi. Tak jadi sunat yang kuat tuntut, tak ada, tak kuat tuntut, sunat biasa. Sebab semua ulama kata, semua mazhab kata sunat tengok tempat sujud. Macam itulah, itu sedikit kaedah tu. Jadi pada mazhab Syafi'i disunatkan membaca tiap-tiap rakaat sebelum baca Fatihah. Dan rakaat pertama yang paling afdal. Pendapat yang kedua mazhab Hambali, mazhab Hanafi, malah pendapat Imam Nawawi sekalipun, tapi bukan yang muktamad lah, mengatakan sunat rakaat pertama saja. Mazhab Maliki makruh baca auzubillah. Mazhab Maliki. Itulah, itu sikit siapa nak dobit yang lepas-lepas lah. Siapa yang tak ada kat rumah tu, maka dapatlah dobit sikit jadilah. Soalan
pada tiap-tiap rakaat tu auzubillah ni dalam apa ni, bacaan perlahan ataupun kuat. Sebab tapi yang kita buat ni kebanyakan mana-mana dalam masyarakat pun dia tak baca auzubillah. Adakah di dalam keadaan perlahan atau keadaan kuat? Sebenarnya okey, dia macam ni. Sekejap Dia kata Ibnu Abbas, bukan Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, jika kamu jumpa orang yang perlahankan yang disuruh kuat, dan kuat yang disuruh perlahan, lemparkan dia dengan tai unta kering. Kata Ibnu Mas'ud. Jadi kita dah faham kat sini, Ibnu Mas'ud kata ada sunat-sunat ni ataupun wajib pun tak kisahlah kan. Ada yang disuruh. Bila disuruh tu tak adalah sampai tahap batal sembahyang. Masa disuruh kan, ada yang disuruh senyap. Maksud senyap tu sir, perlahan dengar kat dia seorang. Ada keadaan yang disuruh kuat. Itu kita faham. Sebab Ibnu Mas'ud kata, kalau kau jumpa orang yang perlahankan yang disuruh kuat, dia perlahankan. Yang suruh perlahan dia kuat, lempar dengan tai unta kering. Sebab dia mengganggu orang. Orang yang slow dia suruh kuat. Jadi maknanya point dia kat sini, ada ibadah-ibadah yang kita nak buat semayang ni, ada yang sunat perlahan, sir dia panggil, dan ada sunat kuat, jahar dia panggil kan. Adalah. Itulah point dia kat situ lah. Terima dulu, ada yang disunatkan kuat, ada yang disunatkan perlahan. Okey, dah terima. Jadi mana yang disunatkan mana yang disunatkan kuat dan disunatkan perlahan tadi tu? Yang kat sinilah kalau kita tengok a'udzubillah, dia bukan Fatihah. Dia bukan sebahagian daripada Fatihah, kan? Yang disunatkan untuk kuat, tengok kat bawah tu sebenarnya dah ada jawapan dia tu. Disunatkan untuk kuat Fatihah, amin. Pun kat bawah juga tu amin. Itu dia sunatkan. A'udzubillah tidak. Maka a'udzubillah sir. Sir tu maksud perlahan. A'udzubillah. Sama ada dia nak baca a'udzubillah tu sebelum dia baca surah lepas amin kan, baca surah a'udzubillah, ataupun dia nak baca auzubillah, ataupun dia nak baca bismillah. Kerana kat situ banyak pendapat sebenarnya. Ada kata kalau kita nak tebuk surah, sunat bismillah juga, cuma sir, slow, bukan kuat, sir. Ada kata tidak, auzubillah. Kat itu banyak sangatlah pendapat yang kecil-kecil ni, banyak sangat. Kan kita biasa nak baca kita auzubillah kan. Dalam khutbah baru ni pun, khutbah Pahang baru ni, saya baca baru khutbah Pahang, ada kan dia nak bagi apa? Tak ingat dah ayat apa? Ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu ayat. Tebuklah, ayat tebuk maksudnya. Maknanya dia mengikut pendapat yang mengatakan kalau nak baca tebuk-tebuk macam tu, a'udzubillah sunat. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bismillah. Malah bismillah tu yang lagi kuat sebenarnya. Bukan a'udzubillah. Kalau kita nak tebuk-tebuk pun sunat bismillah. Yang tak bolehnya dekat surah Taubah tu je. Sebab dia memang tak ada bismillah, maka kita pun tak baca bismillah. Tapi nak tebuk surah Taubah mesti sunat bismillah. Faham tak tebuk tu apa? Tebuk tu nak baca tengah-tengah tu, kan? Nak baca tengah-tengah tu sunat bismillah juga. Sedangkan surah Taubah tak ada bismillah kat depan. Sunat juga. Jadi kat situ nampak. Jadi auzubillah slow, perlahan. Perlahan yang maksud sir. Ta'awuz perlahan. Kalau kita nak cek balik di usalli perlahan. Ni yang kata Ibnu Mas'ud kata balik dengan tai unta siapa kuat usalli ni. Usalli perlahan. Usalli semua perlahan. Imam makmum perlahan. Takbiratul ihram imam kuat, makmum kena tahulah, kalau tidak kena baling tai unta ni. Okey. Usalli semua perlahan. Siapa nak usalli? Siapa yang tak nak lah. Kita dah bahas bab usalli panjang lebar dah apa. Okey. Usalli perlahan. Imam makmum. Takbiratul ihram imam kuat, settle. Makmum perlahan. Doa iftitah makmum dengan imam perlahan. Ta'awuz perlahan. Ta'awuzubillah. Imam makmum perlahan. Bismillah imam kuat, makmum perlahan. Makmum tak kira lah. Bismillah dengan Fatihah, imam kuat, makmum perlahan. Sir. Amin imam kuat, makmum kuat. Surah imam kuat, makmum bukan perlahan, langsung tak ada bunyi suara, dengar. Takbir intiqalat imam kuat, makmum perlahan. Tu dia punya tu. Baca yang subhanallah subhanallah memang perlahan lah. Jadi itu dia punya tu. Jadi kalau siapa yang tak ikut tu, Ibnu Mas'ud kata lempar dengan tai unta kering. Bahasa sekarang apa maksud kalau bahasa sekarang?
Jangan semayang sebelah dia. Takkan nak lempar tai unta kot kan. Maksudnya buat sesuatu. Maksudnya tak boleh biar seseorang atau sesatu kumpulan kena buat sesuatu. Cuma kalau Ibn Mas'ud kata lempar dengan tai unta kering, kita buatlah cara dia, tak payah sampai lempar macam tu. Apa dia? Misalnya jangan semayang sebelah dia ke apa. Kena buat sesuatu. Bukannya biar. Kalau biar dia ganggu orang. Ya. Kalau kita semayang Seorang. Kalau semayang seorang. Semayang seorang subuh, maghrib, isyak. Semayang seorang subuh, maghrib, isyak. Okey. Boleh kuat ke tak semayang? Sebenarnya 2 rakaat subuh tu, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak, 2 rakaat yang pertama tu sebenarnya yang sunat jahar, sunat kuat, tak kisah jadi imam ataupun jadi ataupun semayang seorang. Memang seorang-seorang pun sunat kuat. Sunat kuat. Semayang kat rumah pun sunat kuat tu. Sunat. Bukannya semayang berjemaah je. Yang saya cakap tadi bukan makmum, maksud makmum tadi yang semayang belakang imam. Yang dia mana ada 3. Pertama imam, yang kedua makmum, yang kedua solat seorang. Nama dia munfarid, solat seorang. Jadi ada 3 keadaan. Imam, makmum, solat seorang. Ketika jadi imam, imam baca surah kuat, imam baca Fatihah pun kuat. 2 rakaat yang pertama tadi tu, yang kata 2 tadi. Makmum baca perlahan. Makmum Fatihah baca perlahan. Orang yang semayang seorang baca kuat. Saya tak sebutlah sebab kita bukan bahas tu. Jadi maknanya sunat baca kuat. Sunat baca kuat macam mana imam, macam tu juga semayang seorang. 2 rakaat yang pertama. Sunat baca kuat. Bukannya soalan tadi boleh ke tak? Bukan boleh, sunat. Kalau nak baca perlahan boleh. Betul. Boleh tak nak baca perlahan solat maghrib kat rumah seorang-seorang? Boleh. Boleh. Harus. Tapi sunat baca kuat 2 rakaat yang pertama. Rakaat ketiga tu je makruh baca kuat. Habis bab tu. Masuk kita yang hari ni. Masuk yang hari ni. Muka surat Jawi berapa pula? 9. Muka surat 9. Dan setengah. Kata pengarang dan setengah. Dan setengah. Dan setengah. Dan setengah. Dan setengah daripada apa ni? Dan setengah daripada sunat hayah. Dan setengahnya tu, nya tu sunat hayah lah. Sunat hayah ada 500 dalam semayang. Setengah. Setengah daripadanya. Yang keempat, mengucap amin. Siapa yang rumi atas alif tu ada tu tak? Ombak. Ada? Yang Jawi ada tak ombak? Mana ombak? Ada ombak juga. Ada ombak tak? Yang Jawi. Rumi dengan Jawi ada ombak. Apa ni ombak? Memang dekat ni kat pantai memang ada ombak. Bukan tanya ombak tu je kan. Satu yang yang macam ni. Alih kecil. Macam alih kecil tu, itu pun 2 juga. Mat yang ni ombak kan? Ombak. Okey, tak apalah, biar. Okey. Ada ombak. Maksud ombak tu apa? Kenapa tak cek macam tu? Macam tu. Maknanya panjang kan? Maknanya A tu kena panjang kan? Senang je sebenarnya. Kalau mengaji mudah je. Jadi tak ada soalan lah. Amin tu amin ke? Amin ke? Macam mana? Tak ada. Tengok alif dah settle dah. Alif tu mesti panjang. Panjang. Sebab dia ada tu. Tu amin. Jadi panjang ataupun pendek bacaan amin tu, yang pertama alif tu memang panjang. Kalau nak jelaskan lebih lagi, dia sebenarnya asal tu dia mat asli dia panggil. 2 harakat. A tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Kena ngaji bab lain. Cuma nak bagi tahu A tu asalnya mat asli, 2 harakat. Sebab tu ada tu. Okey. Macam mana boleh jadi tu? Kemudian, okey. Amin. Amin. Okey. A tu 2 lah maksudnya bila mat masuk panjang. Kan? Mat masuk mati, MAT. Kalau mad baru panjang. Ni mat, bukan mat. Yang kata mat. Allah. Mati. Ya apa? Ya mati kau. Lepas tu jangan panggil nama Muhammad, panggillah elok-elok. Muhammad. Kalau nak panggil sangat pun mat, biar bunyi sikit dal tu. Kau panggil dia panjang. Ni mat. Tak, mati je. Okey, mat tu masuk panjang. Okey. Maksudnya bila panjang mestilah 2. Mana ada panjang 1. Jadi 2 3 4 tu nama panjang. Tapi sebab ni mat asli, dia jadi 2 harakat. 2 harakat atau 1 alif. Itu yang panggil alif tu, 1 alif tu 2 harakat. Kalau mengaji apa? Baghdadi dia tek.
Saya sempat juga masuk kelas 2-3 kali. Bukan mengajar, jadi pelajar. Nak tahu apa benda dia main ketuk-ketuk ni. Masih lama dah, dalam 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lepas dah. Teringin tu, senyap-senyap, masuk, buat duduk belakang bagi orang tak nampak. Nanti kan jadi kecoh lah saya masuk itu. Duduk belajar. Dah ada 3 kali ke 4 kali masuk kelas dia. Oh, dia ketuk, tek, 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 tek. Oh, mengaji Chen. Ni cara mudah mengaji. Cara mudah. Cuma dia tak boleh tek, tek, tak boleh. Dia ada tek, tek. Tahu tak benda apa ni? Saya suka potong-potong macam tu, anggap semua dah faham. Tiba-tiba apa benda Ustaz cerita pasal apa? Dia ada macam bukan papan macam tu. Lepas tu ada lubang sikit kat situ. Lepas tu ada stick kayu macam pensel. Lepas tu ketuk tu, dalam lubang tu tuk 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 ba tu. Tak tahu, tak pernah tengok? Baghdadi pernah dengar? Baghdadi lah tu. Cara Baghdadi punya belajar. Jadi dia kena dua. Bila dua dia maksudnya dia dua. Kalau orang dulu ni kan? Tu dulu, style dulu. Okey. Dua. Lepas tu min pula. Mim ya nun. Min. Itu ma'arid lisukun. Siapa ingat lagi lah tajwid dulu belajar tajwid. Tapi ramai orang dulu baca terbaik betul tapi tanya tak kerti. Tu paling ramai dulu orang dulu ni style. Yang penting betul, bukan sibuk duk apa ma'arid lah, mak apalah, mak jaih lah. Mak wajib lah. Lepas tu baca tak betul. Buat apa? Baik, baca betul tapi tak kerti. Tu orang dulu memang macam tu. Tapi kenalah tahu juga. Tak susah pun. Mim yan min tu ma'arid lisukun. Dipanjangkan kerana sukun. Kerana dimatikan. Kerana nak berhenti. Dan nun, ya sebelum nun, sebelum urut terakhir tu ada ya. Ya mati pula. Jadi ma'arid lisukun. Bacaan dia 246. 246 tu bacaan dia. Yang paling afdal 4. Tapi 246 tu bacaan dia. Dia tengoklah Syatibi, Jazari semua tu kena bahas lain lah tu. Okey. Jadi kalau kita tahu cara bacaannya adalah kalau tengok sekali lalu saya slow-slow sepatutnya dia laju. Dia kena nak cepat ataupun lambat, dia kena tengok tempo juga. Nak gerak tu dia kena tengok tempo juga. Dia bukan sekadar mesti kalau saya amin. Macam tu lah. Tapi kalau laju amin. Sama lah. 4 tu. Apa? Min pendek sangat tu. Dia punya tempo tu laju. Kan? Okey, jadi kalau nak kira amin. Minimum. Itu kalau ikut kitab kita lah. Minimum lah tu. Okay. Nak susah nak buat tu. Amin. Okey. Tu dia punya minimum lah yang lain. Sebab A tu 2, min tu 4. Itu yang afdal. Tapi boleh je baca amin dua-dua sebab ma'arid lisukun kan. Tapi bukan yang afdal lah, tu sunat biasa lah. Cuma bukan teknik lah. Kaedah membaca amin ni dia bergantung kepada ini bukan sah batal ya, sebab amin pun dah sunat kan. Jadi tak payah cerita pasal sah batal tak payah cerita pasal berdosa jangan cerita pasal dosa, cerita pasal ketepatan dalam menyebut amin tu. Cara untuk A tu memang 2, tak boleh buat apa dah. Min tu nak 2 ke 4 ke 6 secara umum 4 afdal, tapi sebenarnya tidak juga. 4 secara umum, tapi kadang-kadang afdal 2, kadang-kadang afdal 6. Dia tengok dekat bacaan Fatihah. Dia ada kena-mengena dengan Fatihah. Fatihah pun semua ada ma'arid lisukun kat belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu samalah. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Semua ada tu. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu belakang. Tengok belakang. Depan jangan tengok. Ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama. Maka cara pembacaan Fatihah yang afdalnya adalah samakan belakang. Fatihah dulu. Jangan amin dulu, Fatihah dulu. Sama belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tu? Apa beza dia? Kenapa bismillahirrahmanirrahim 2 aja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklah salah. Apa benda baca gitu? Biarlah sama semua. Kalau
Empat. Kalau dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dua lah. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Nampak? Kat situ. Jadi 4 pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 4 lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Din ni tengok yang hujung tu. Betul? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sama ah, bocun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat lagu kat belakang. Saya tak buat lagu-lagu. Lepas tu dia bunyi straight je. Kalau lagu dia jadi sedap lah. Alhamdulillahirabbil alamin. 7 pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu. Poin dekat situ. Sama lah semua. Jadi amin secara umum tu memang 2. Habis cerita. Mazhab Syafi'i mazhab lain ada. Amin. Ada mazhab lain. Biasa kalau ngaji kat luar, ngaji kat Afrika, ngaji kat Mekah, Madinah, dia akan buat balik buat panggil gitu. Standard dah tahu lah. Balik sebab dia nak tiru, dia mengaji tempat yang hebat. Jadi balik orang lain orang lain amin, dia amin. Bila orang dia dah min dah. Memang perhati dia seorang dua je ada ni. Ni kat mana-mana ada. Dia kat mana-mana, dia tak terkecuali. Di mana-mana ada ni. Geng-geng ni. Dia mesti nak lain pada orang. Tak boleh sama-sama. Tapi betul, bukan salah. Cuma kenapa nak beza pada orang? Kan orang pakai baju Melayu, pakai jubah datang sini, tak payahlah pakai baju Afrika tu, baju Afrika yang datang semayang, dia pakai baju ni besar ni Dia punya ni besar ni, dia punya apa dia panggil ni besar ni, boleh masuk kucing. Kucing tidur ni. Dia pun tak pakai tu. Kenapa? Pelik pada orang. Apa? Pakailah baju Melayu dah datang tanah Melayu kan. Macam tu lah. Tapi salah tak salah pun. Kan tak salah pun. Jadi mazhab Syafi'i doa tu memang 2 lah. Min doa afdal 4 secara umum. Tapi kadang-kadang dia berubah mengikut ma'arik lu sukun pada Fatihah. Pada Fatihah. Okey. Okey. Dan bacaan amin yang ada ni kita cuba tengok. Alif mim ya nun. Dia tulis situ alif mim ya nun. Kadang-kadang ada orang baca ni amin. Biasanya doa. Biasa time semayang tak ada orang waladdallin amin. Tak ada. Biasa doa. Dia penat kan? Amin. Kan orang Melayu kan dia lanjur pula apa? Dia landur macam melegit-legit. Kan melegit-legit kan orang Melayu ni kan. Dia punya takbir melegit, semua melegit. Jadi dia pun amin. Dia legit kan? Assalamualaikum. Legit, semua legit. Semua legit kan? Tu orang Melayu. Itu kelebihan dia. Jadi dia pun lama amin. Dia tak best kan? Dia pun nak semangat ni. Amin. Amin tu maksud alif mim nun. Tak ada ya. Alif mim alif dari atas, mim dari bawah, nun tu matilah. Amin tu maksudnya aman. Aman damai. Ataupun kalau ni amankanlah. Apa benda? Minta ya Allah ampunkan aku, amankanlah. Kau apa hal? Kau minta apa ni? Amankanlah. Jika amin. Alif mim nun je. Alif mim dari bawah nun. Amin. Dia tak ada mak di sukun situ, maksudnya aman. Kadang-kadang ada bukan. Amin. Min tu panjang juga tapi tu satu. Dia tak ada ombak. Dia ada straight je. Satu je kan. Jadi amin kan. Maksudnya jujurlah. Apa benda? Ghairil maghdubi waladdallin, jujur. Apa hal? Kau apa hal? Amin. Jadi tu satu je. Amin. Walaupun mazhab lain ada tu kena masuk mazhab lain lah. Memang ada mazhab lain baca amin. Tu satu je. Mazhab Syafi'i amin yang maksud jujur. Ada juga amin. Tadi amin itu aman. Ni tu 2 tak betul dah. Patut min pula min. Tu 2. Amin. Pelik. Ada maksudnya percayalah. Maksudnya percayalah ya Allah. Percaya mana?
percaya. Kalau orang faham memang kelakar lah, nak tergelak. Satu lagi, amin tu dua. Amin. Dua-dua. Ataupun amin 24 ataupun amin 26. Itu maksudnya makbulkanlah, kabulkanlah, terimalah, itu maksudnya. Jadi amin, amin, aman. Amin, jujur. Amin, percaya. Amin, kabulkanlah, makbulkanlah. Pilihlah nak amin yang mana satu, silakan. Nak aman, nak jujur, nak percaya, nak makbulkanlah. Kau minta apa lama? Sebab tu minta imam doa tak dapat kan makmum, dapat kat imam aja. Sebab makmum bukan amin makbulkanlah. Amin, 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 amin. Jadi amin bukan sebut betul lah. Panjang pendek mengubah makna. Kan? Baris mengubah amin. Amin panjang pendek mengubah makna. Semuanya ada perkataan alif mim nun. Kadang-kadang alif mim ya nun. Jadi bila semua ada perkataan amin alif mim ya nun sekalipun, dengan sebutan panjang pendek aja akan mengubah makna. Okey. Jika dengan panjang pendek mengubah makna, macam mana dengan tulisan? Memberi makna tak? Saya nak bawa jauh sikit, nak corner sikit. Corner ni best agak sekali-sekala. Kalaulah alif mim ya nun belum tentu makbul. Sebab kalau dia amin tak jadi makbul. Amin, amin tu jadi jujur. Kalau tak ada baris ni, tak ada baris jadi alif mim ya nun. Belum tentu ianya makbulkanlah, dengan maksud makbulkanlah. Bergantung pada panjang pendek dia baca. Kalau alif mim ya nun juga pun tak memberi makna lagi, kena tengok dulu memberi makna. Macam mana dengan macam mana dengan tulisan Rumi AMIN? Betul, saya kata nak corner sikit. Kadang-kadang kita buat, kita nak faham, lepas tu kita buat lah, supaya kita faham dulu. Kalau alif mim ya nun pun belum tentu lagi maksud dia makbulkanlah. Dia boleh jadi maksud jujur, alif mim ya nun. Macam mana dengan AMIN? Lagilah tak ada makna. Alif mim ya nun pun belum tentu betul. AMIN lagilah tak ada manfaatnya. Alif mim ya nun amin tak ada manfaatnya pada bacaan doa. Tak ada, sebab tak ada maksud yang lain, maksud jujur. Apa kena-mengena dengan manfaat doa tu? Tak ada. Ini kan pula AMIN. Kenapa jadi macam ni? Zaman sekarang semua dia pakai jari. Kan semua tulis pakai jari. Jadi bila sebutan lain walaupun tulisan yang sama pun tak ada manfaat, macam mana pula AMIN, adakah ianya ada manfaat? Yang tulis dekat Facebook, kat WhatsApp tu adakah manfaat dulu? Jangan kita boleh tak boleh, masuk neraka tak masuk neraka, jangan dulu tu, cepat sangat, relax dulu. Tulis tu jadi masuk neraka ke ustaz? Sabar dulu, bukan nak cerita pasal neraka tak neraka. Nak cerita pasal alif mim ya nun pun silap-silap tak ada manfaat. Jika salah dia punya panjang pendek. Kalau AMIN yang ditulis dekat Facebook, WhatsApp dan sebagainya, adakah dia ada manfaat? Dia tak ada manfaat. Yang ada manfaat, kita minta pada Allah. Amin. Minta pada Allah, kemudian kita aminkan permintaan. Kalau orang lain minta, kita aminkan permintaan orang dengan maksud, permintaan orang lain dengan maksud, ya Allah makbulkanlah permintaan dia. Kalau dia minta kami kami makbulkanlah permintaan kami. Itu maksud amin. Jadi dengan tulisan dia tak ada memberi manfaat. Saya bagi contoh Dia baca doa, imam baca doa, makmum ambil kertas tulis alif mim ya nun. Lepas tu buat lagi ombak kat situ. Lepas tu letak kat depan dia. Imam tengah baca doa. Kat situ. Tengok je. Memberi manfaat tak alif mim ya nun tu, yang tulisan dia tu? Dia mulut senyap sambil main WhatsApp, sambil main game, sambil selak Facebook, tapi dia tulis amin tu alif mim ya nun. Imam baca je tunjuk, imam baca je tunjuk. Nak tanya ada manfaat tak? Kadang-kadang kita buat, kita tak tahu ni, kita nak tu. Bukan kata tak boleh buat, ada tak? Dia ada amin besar dia letak, dia buat cut lagi. Dia laminate lagi. Okey, imam baca doa dia tunjuk, imam baca doa dia tunjuk. Tunjuk tu macam enter lah, macam send macam send. Ada manfaat tak? Pastinya tak ada manfaat. Tak ada. Jadi
apabila orang doa dalam tulisan, adakah dia tak ada manfaat? Belum tentu. Okey, sekarang kita faham. Daripada penulisan yang ada dekat mana-mana, sama ada dalam kitab sekalipun, belakang-belakang ni pengarang dia akan doa, depan-depan dia akan doa. Ada depan ni doa, dia akan doa. Awal-awal tu dia akan doa supaya kami dan kamu mendapat manfaat. Itu doa tu. Ada manfaat ke doa tu? Tak ada. Tapi bila dia tulis, apa maksud dia? Bila dia tulis, apa maksud dia? Maksudnya dia telah doa. Bila dia doa, macam mana dia kita ambil pengarang lah. Macam mana pengarang tu nak bagi tahu dekat kita sebab dah beratus tahun yang dia telah doa. Macam dia nak bagi tahu? Sebab dia tahu tak lama lagi aku mati lah. Sebab ini kitab aku buat untuk anak cucu aku. Jadi sekarang ni dia doa, memang dia doa. Dia doa betul. Sama ada doa angkat tangan, tak angkat tangan, sebut kat mulut, tak kisah. Tapi dia doa. Cuma macam ni nak bagi tahu, aku jangan lupa, kau ingat aku tak ingat kat korang ke? Aku ingat kat korang, aku doakan korang juga. Korang tu kita ni, yang 200, 300, 400, 1000 tahun ni. Macam ni dia nak bagi tahu. Dengan cara tulis. Dia tulis kat kitab dia nak bagi tahu dia telah doakan kita. Jadi maksud tulisan mewakili orang tu dah doa, itu tulisan nak bagi tahu, tulisan adalah nak bagi tahu dia telah berdoa. Itu maksud tulisan. Tapi bukan doa. Dia telah berdoa. Jadi sama juga dengan amin. Amin tulis nak bagi tahu dia aku telah amin. Bukannya amin tu tak jadi sebab mulut tak gerak. Amin. Oh, nak kena beritahu kat dia sebab dia doa. Nanti dia kata sombong pula. Kena bagi tahu aku dah amin weh. Boleh je call. Aku dah aminkan. Tu satu cara. Aku dah aminkan doa kau tadi tu. Aku dah amin. Oh iya ke? Oh, terima kasih. Boleh. Satu cara. Cara kedua, tulislah AMIN atau alif mim ya nun. Nak bagi tahu aku dah aminkan. Soalannya, sekarang ni yang kita AMIN ni kita aminkan ke tak? Yang kita dah buat lama ni. Kalau tak ada manfaat. Kita dah malah kita berdusta lagi, menipu. Kita tak amin, kita kata kita amin. Jadi nak tulis apa-apa, sama juga Al-Fatihah ke apa ke. Kan ada orang mati ke, sama juga. Tulis Al-Fatihah tu ada dua maksud. Maksud yang pertama nak bagi tahu dia dah baca Fatihah. Jadi aku nak bagi tahu kat aku dah baca Fatihah. Jadi kau jangan ingat aku tak ingat kat ayah kau yang baru meninggal. Aku ingat sebab tu aku baca Fatihah. Tapi aku nak bagi tahu kau macam mana? Sebab kita jauh. Aku bagi tahulah Al-Fatihah, aku nak bagi tahu aku dah baca. Tapi kalau Al-Fatihah dia tak baca, bohong, dusta. Tapi ada maksud yang kedua, yang tu boleh lagi. Maksud yang kedua, aku nak minta korang yang baca. Aku tak baca pun, nak tak apalah, okeylah tu. Kat situ. Cuma dalam masalah amin tadi ni, masalah amin pun macam tu lah. Jadi, apa-apa kita nak tulis dekat media sosial, dekat WhatsApp apa semua, tak ada masalah, sila tulis. Tak ada masalah. Tapi pastikan, kita tulis tu adalah yang sebenar. Bukan kita tulis tu pembohong, yang sebenar. Sebenar macam mana? Nak tulis apa? Nak tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kerana ada orang meninggal. Okey, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi tahu kat orang lah aku inna lillah. Betul lah inna lillah. Dengan maksud, oi, aku dah inna lillah. Jadi, tulisan itu mewakili apa yang telah dia buat. Jadi amin yang ditulis tu, apa amin tu? AMIN tak ada manfaat. Tapi bagi tahu aku dah amin. Amin dua-dua tadi tu. Amin. Siap cakap lagi. Dua-dua bukan amin 24, dua-dua punya amin. Tak, dua-dua. Tu dua, min tu dua. Amin lah. Amin. Lepas tu dia tulis amin. Maka dia nak bagi tahu dia telah mengaminkan doa orang tu. Dan orang yang buat doa dalam tu pun dia kena doa betul lah. Lepas tu dia tulis, aku nak bagi tahu aku dah doa. Kau doa apa? Ini aku doa. Lepas tu dia pun kat rumah, amin. Aku pun nak bagi tahu juga aku dah amin. Kawan dia pun cakap, aku pun nak amin juga. Amin ya Allah. Amin. Tu cara dia. Bukannya tulis tak ada benda. Kalau lah ada manfaat, seronok copy paste lah Fatihah banyak sikit. Copy paste 1000 kali. Lepas tu tulis, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini, copy paste Fatihah ini sebanyak 1000 kali. Copy paste kepada arwah sendiri kan. Mulut dia diam aja, copy paste. Lagi senang lah kerja macam tu. Senang lah macam tu. Al-Fatihah 3 kali dalam kurungan dibaca. Itu lagi menyakit. Allah. Tak faham kadang-kadang. Nak cover jadi macam kelakar. Bila sebut Fatihah tu maksud dia baca lah. Oh, selama ni kau sebut Fatihah tak baca baru dalam kurungan dibaca. Apa benda semua tu? Cuma tak salah. Cuma nak bagi tahu jangan tipu dah lah. Kalau nak tulis, apa yang buat tu lah tulis. Bukan Fatihah aja, apa-apa pun. Apa-apa pun jangan tipu. Tulis tu jangan menipu. Yang betul buat, yang tu lah kau tulis. Dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke, apa yang buat, itulah yang tulis.
Jadi janganlah tipu orang macam tu. Macam itulah. Kadang-kadang alah benda kecil je. Benda kecil pun nama menipu juga. Macam itulah. Ha? Kat situ tak berapa nak tu sangat. Cuma dia bukan niat nak menipu. Dia cuma jadi lara, tak cerdik gitu lah. Dia tak ada sampai berdosa. Setiap kali amin saya berdosa kerana menipu. Sebab dia bukan niat nak menipu. Tak dapat pahala dari sini. Tak dapat. Sebab tu kata alif mim ya nun pun tak dapat pahala. Sebab mungkin amin. Tak dapat pahala kalau amin. Yang dapat pahala amin. Pun tak dapat pahala AMIN lagi tak dapat. Macam tu lah. Lagilah tak dapat sebab dia bukan amin pun. Amin baca macam mana pun tak tahu. AMIN bunyi ni. Amin kan? Amin. Amin kan? AMIN. Kalau AMIIN baru amin. Kalau amin dua-dua maksudnya kena AA dua kali. Kan apa benda cerita merepek-repek lah jadi macam tu kan? Sebab tu kata tulis tu mewakili diri dia. Amin, Fatihah, apa sahaja innalillah, nak bagi tahu aku dah innalillah. Boleh ke bagi tahu orang? Tak masalah. Bagi tahu orang kita telah innalillah. Kita telah mengucapkan innalillah. Kita telah mengucapkan Fatihah. Tak ada masalah bagi tahu orang. Apa pula buat diam-diam lah. Tak ada masalah. Yang duk baca tahlil tu bagi tahu orang juga. Illa hadir wa syai'un lillahi lamul Fatihah. Auzubillah. Tu dah bagi tahu orang tengah baca. Sama je. Habis tu jadi riak lah. Kalau lah tulis tu jadi riak bagi tahu dia baca Fatihah bagi tahu amin, baca tahlil pun jadi riak sebab kau bagi tahu orang sebelah. Patut baca diam-diam. Macam mana? Jadi tak ada masalah nak bagi tahu. Ini yang perlu ulama-ulama yang moden ni perlu perhalusi benda macam ni lah. Tolong apa dia panggil netizen lah. Tolong dorang tak tahu benda, dorang bantai aja. Mereka lah yang akan buat susunan macam ni, caranya macam ni. Ini sibuk duduk salam apa assalam akum tak akum tu sibuk benda tu. Yang mana kesahihannya tak dapat dipegang pun. Dapat pegang ke? Akum tu maksud apa benda tah? Jadi kena salam. Assalam pun tak boleh, kena assalam. Pernah dengar benda tu? Dalam 3-4 tahun lepas kan? Pertama akum tak boleh, singkatan. Boleh, kenapa pula tak boleh? Sebab akum tu mewakili assalamualaikum. Dia tak sebut dia ada akum. Tu yang tak boleh, kau pun bohong. Marah kadang-kadang jadi gitu. Kerana kasar kan, biasalah kadang kena kasar. Orang kata ustaz kasar, ustaz aku kasar mulut je, dalam hati ada taman. Tak ada masalah sebab dia mewakili tu singkatan. YG, DGN kan. Lagi budak sekarang lagi lah. Budak WeChat. Saya baca tak faham apa benda. Kokek. Apa benda kau nak cakap ni? WeChat. Tahu WeChat? Yang dah lah budak-budak tu lah. Singkatan habis semua. Tak ada masalah. Kerana singkatan itu, perkataan itu mewakili apa yang dia buat. Tak ada masalah. Yang paling teruk yang paling teruk kali kata tak boleh salam, kena assalam. Kenapa pula tak boleh? Boleh je, salam je. Sebab salam tu mewakili assalamualaikum. Tu maksud dia. Masalahnya kau assalamualaikum tak? Tak, kalau tak. Sebab tu tak wajib jawab bila assalamualaikum tu. Waktu tak, kalau assalamualaikum tak wajib jawab. Sunat je jawab. Sebab tak tahu dia betul-betul sebut ke tak betul. Tak sebut. Jadi tak, cuma jawab bagus. Jawab tu pula, jawab tulisan ke jawab kat mulut? Jawab tulisan. Eloklah yang bagi tu tak cakap, yang jawab pun tak cakap. Dua-dualah kau. Elok. Jadi cuma tak adalah sampai tahap tu. Kata awal-awal tadi, janganlah cerita pasal masuk neraka ke apa kan, kena seksa, kena gantung kaki ke atas. bukan cerita kepahaman agama je. Kepahaman agama. Jadi tulisan adalah mewakili diri orang tu. Jangan duk pembohong-bohong sangat. Okey. Kemudian ulang benda. Amin. Jadi amin yang betulnya amin. Okey. Amin. 246 tu. Amin. Okey. Dan yang paling terbaik bismillah sampai waladhdallin semua sama belakang ma'arif sukun, masuk amin juga sama panjang. Itu yang terbaik. Okey. Kemudian daripada selesai membaca Fatihah, lepas baca Fatihah, kata Abu Hurairah, Nabi pernah kata kat dia, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faqulu amin tu kalau tengok hadis tu alif ada ombak juga. Alif mim ya nun. Okey, jadi kata Nabi apabila imam menyebut membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka engkau katalah amin. Okey, alif mim ya nun.
fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kerana siapa yang bersamaan bacaan aminnya dengan amin imam, yang mana amin imam sama dengan amin malaikat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Bila sebut dosa secara umum, dosa kecil je, bukan dosa besar. Sebab dosa besar hanya wajib kena minta ampun baru diampunkan. Dosa kecil Allah boleh ampunkan tak minta pun boleh. Boleh tergugur dengan ambil air wuduk tu, jatuh tu tergugur, boleh dengan bersalam walaupun sekarang tak ada salam. Salam tu gugur tu, jangan lepas, lagi banyak. Kejap. Dosa kecil. Boleh dengan amin, tergugur juga dosa kecil. Macam-macam lagi. Bila sebut secara umum, dihapuskan dosa yang telah lalu, dihapuskan dosa, makna dosa kecil. Okey. Jadi bila Nabi kata sunat amin tu faqulu, maka hendaklah engkau amin bila imam kata waladhdallin, kat situlah pensyariatan adanya amin. Itu satu. Dan apabila imam amin, malaikat akan standby. Sebab malaikat akan sama dengan imam. Malaikat yang ada dalam ni dia akan standby. Imam waladhdallin, imam je dia amin, dia sekali dengan imam. Tu malaikat. Bila malaikat ni dia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak ada buat maksiat. Bila dia tak ada buat maksiat, kalaulah dia nisbah tu manusia, kalau malaikat tu lah manusia, tu wali lah tu. Malah mungkin nabi. Sebab tak pernah buat maksiat. Tak mungkin nabi, mungkin rasul, tapi kita ambil umumnya wali lah tu. Dia tak buat maksiat ni, wali. Okay. Tapi dia bukan wali, dia malaikat. Kalau ada wali dalam masjid kita pun, masya-Allah, rahmat turun. Contohnya di Berserah ni, dulu kan tok-tok guru semua memang tempat berserahan, tempat orang mengaji kan. Tempat tok-tok guru hebat. Sampai sekarang orang suka mengaji kitab. Sampai sekarang. Sebab itu padahal dah mati lama, meninggal lama dah tok-tok guru tu. Tok tu senik tu lah, tok ni lah saya nak sebut tak reti lah. Apa? Haji Zainon tu lah yang sebut satu-satu pun bukan takut salah sebut pula. Kita tengok ramai. Maka dengan dia ada dulu ada, sekarang tak ada, dulu ada. Maka sekarang ni Tengok orang kawasan tu, dia punya berkat. Ini kan pula, kalau ada wali dekat dalam masjid tu, lagilah berkat. Kalau malah doa, kalau dia doa, kita amin, lagilah makbul. Malah kalau imam doa, wali tu amin, makbul juga. Itu kalau wali. Ni malaikat amin. Patutnya lagilah. Lebih-lebih lagilah. Jadi kerana tu syariatkan, disunatkan amin. Kerana amin malaikat tiba-tiba sama dengan amin kita. Selari pula tu. Mesti mudah untuk makbul kan. Sebab tu amin tu. Amin mana ni? Amin ketika waladhdallin. Kenapa kena amin kat situ? Sebab amin ni doa. Maknanya baru baca doa lah tadi. Ada doa kan? Alhamdulillahirabbil alamin, puji. Sana dia panggil. Ar-Rahmanir Rahim, puji. Maliki yaumiddin, puji kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa tu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu engkau aku sembah. Itu bukan doa lah. Wa iyyaka nasta'in, aku minta pertolongan. Itu doa satu. Tapi dia tak macam doa sangat. Dia lebih kepada statement lagi. Tapi dekat-dekat doa lah tu. Dia panggil apa? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Satu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Itu realnya doa. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Real punya doa. Betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan orang yang bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu aku nak tunjukkan aku jalan yang lurus tadi tu, jalan yang engkau jalan yang seperti jalan yang orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan yang ada orang dulu engkau dah bagi nikmat kat dia dah. Nikmat tu. Jawabnya dekat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia jawab kat situ. Siapa tu yang bagi nikmat tu? Apa? Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ayat tu, ayat lain sambung. Fatihah tu jawab dekat ayat lain. Surah An-Nur ke apa? Ke surah apa? Surah jawab lah, iaitu orang yang terima nikmat dalam surah tu disebut minan nabi, orang nabi, siddiqin, syuhada, orang soleh dan sebagainya. Jadi kita minta tunjuk aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang aku nak minta ya Allah jalan lurus macam yang orang yang telah engkau bagi nikmat dulu. Iaitu itulah para nabi, para rasul, para aulia, para siddiq, para syuhada semua tadi. Okey. Lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu doa lagi. Tadi dah doa.
Lepas tu doa minta jalan yang lurus. Minta pula nak macam tu. Doalah nak macam tu, macam orang-orang yang hebat macam tu. Dan ghairil maghdub, tak nak pula. Ni yang tak nak. Doa juga, 3 doa. Tak nak juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak macam orang Yahudi Nasrani, senang lah macam tu. Orang sesat, orang menyeleweng, tak nak jadi macam tu. Waladdallin, orang sesat tak nak. Maghdub, orang yang menyeleweng tak nak. Siapa menyeleweng? Nasrani. Siapa yang sesat? Yahudi. Jadi bila macam tak nak macam tu. Kerana orang Yahudi Nasrani dia tak suka tu. Orang Syiah pun tak suka juga. Amin tu. Dia tak suka sebab kita amin tu kita tak nak jadi macam dia. Sedangkan kita dia nak suruh kita jadi macam dia. Kan Nabi kata kan, kau akan ikut orang kafir Yahudi Nasrani lah. Di kalangan kamu nanti kamu akan ikut hasta demi sehasta, zira' fi zira'in, seinci demi seinci, sehasta demi sehasta kita akan ikut. Sehingga kan masuk lubang dab, lubang bewok masuk juga. Ya, betul. Orang kafir masuk joget, kita nak joget jadi TikTok. Kafir tu. Kita ikut. Kita akan ikut. Nabi kata sampai masuk lubang biawak. Kata bodoh masuk lubang biawak. Ya, ikut. Ikut. Yang masuk yang apa dia panggil? Survivor tu, yang ada perancangan, yang dia kena duduk, lepas tu dia makan bukan-bukan janji nak hidup tu, makan benda-benda pelik tu. Itu orang putih. Ikut tak? Ikut. Apa nama tah? Nama benda tu saya nak sebut tak reti. Maksudnya dia ambil makan cengkerik. Bodoh lah. Macam tu kan? Tak cekedik kan? Nabi kata itu cekedik lagi tu okey lagi. Ni masuk lubang bewok. Apa hal kau nak masuk lubang bewok dah kecil? Bodoh. Tu pun kau ikut. Nabi kata. Dan kita tak nak lah jadi macam tu. Jadi orang menyeleweng. Sebab tu kita doa kat situ. Jadi bila kita doa, tak nak jadi orang macam tu. Sebab tu Yahudi tak suka. Dan maka sebab tu kita aminkan. Minta makbul, ihdinas siratal mustaqim. Itu satu doa. Jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nak macam para nabi, para aulia, para syuhada, para salihin. Kemudian nak juga minta juga tak nak macam Yahudi Nasrani. Tak nak geng tu. Semua tak nak. Minta 3. Sebab tu amin. Sebab tu disyariatkan amin. Pentingnya amin tu. Dan pentingnya amin tu ketika tu malaikat pun amin juga. Rugilah kalau kita tak amin. Sebab tu kalau orang yang sembahyang, lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah, dia tak berapa nak jeliga nak ikut Yahudi Nasrani. Ada ikut juga, tapi tak apa jeliga. Macam belia sikit-sikit gitu-gitu je. Mana yang terpaksa tu macam kata, okeylah. Tapi tak mau ikut. Yahudi biasanya Yahudi tu tak sangat, sebab Yahudi dia tak ada fashion ni terkurang sikit. Nasrani, Kristian tak apa jeliga nak ikut. Ni fashion baru punya pakaian ni, tengok. Tak jeliga, tak tersentuh hati nak ikut. Sebab dia doa amin tiap-tiap kali sembahyang tu. Tiap-tiap kali amin, Allah makbul kan doa tu. Tapi kalau yang tak sembahyang, tengok rambut belah biru, sebelah warna kuning. Kenapa dia ikut tu orang tu? Ikut. Tak salah. Salah ke rambut? Tak salah. Nak sembahyang nanti bubuhlah thinner ke apa ke. Pen remover ke. Pecah. Lepas tu sapu ke balik, lepas tu pakai balik. Tak salah. Tak salah nak colour ke rambut. Salah rambut lah. Habis tu nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang buang lah. Pakai tak salah. Cuma buang ke tak? Tak buang tu yang tak sah. Kita akan ikut sehasta demi sehasta, seinci demi seinci, kata Nabi. Jadi kalau kita doa amin tiap-tiap kali ni, minta amin, tak nak jadi, tak nak Yahudi, tak nak Nasri, tak nak jadi, kita takkan jeliga sangat nak ikut. Tak berapa nak. Tak kalau di petani dulu tok kata tak pecah liu. Tak pecah liu. Saya ingat ayat-ayat macam tu saya selalu sebut supaya saya sendiri tak lupa. Sebab ayat-ayat tu apa? Rare. Susah kena mengaji sungguh. Dia panggil tak pecah liu. Maksudnya kalau makan dia tak berapa selera. Tu makan. Kalau pakaian maksud bukan makan pakaian lah. Maksudnya tak berapa. Tak selera lah. Tengok kau pakai apa macam ni. Pakai seluar, lepas tu ke seluar jin. Pertama seluar jin. Okey lah seluar jin. Bisa. Lepas tu ada dia ambil kertas pasir. Bagi dia nipih. Nampak putih tu. Taklah sampai nampak aurat. Tapi apa benda tu? Macam tu lah. Tak jeliga nak rasa nak. Tapi taklah salah. Yang salah sampai nampak kulit tu. Ni tak nampak, dia cuma buat sikit je. Dia tahulah aurat dia. Cuma tak berapalah. Tak jeliga. Tak jeliga. Jadi dan
bila malaikat pula, apa hal malaikat nak amin juga? Sibuk-sibuk nak amin ni kenapa? Biar kita ialah kita minta. Malaikat siapa sibuk nak amin? Malaikat dia tak ada apa-apa kepentingan. Dia tak ada apa-apa kepentingan. Kenapa pula dia nak sibuk pasal jangan malaikat ni jadi macam apa? Amin dia dengan maksud malaikat ni tak nak jadi Yahudi Nasrani. Memang tak jadi. Malaikat nak jadi apa? Dia tak ada apa-apa kepentingan. Kenapa dia amin juga? Baik, malaikat dia amin juga. Kerana malaikat ni dia berpunca daripada penciptaan manusia yang terrakam dalam surah Al-Baqarah kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu permulaannya. Allah kata aku nak cipta khalifah dekat muka bumi. Kata malaikat. Setengah kitab kata protes malaikat. Tak, bukan protes. Mana perlu ada protes. Maksudnya bantah malaikat. Tak juga. Bukan maksud bantah macam tu. Mana boleh malaikat bantah Allah. Maksud tanyalah. Itu cantik sikit. Malaikat pun tanya. Bila Allah kata wa idh qala rabbuka, maka ketika berkata Tuhan tu, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat khalifah kat muka bumi. Maka malaikat pun tanya. Boleh cantik sikit. Beradablah sikit dengan malaikat tu. Malaikat pun tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bunyi macam tu? Tanya kan? Ada soal, question mark. Malaikat pun tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Kenapa kau nak buat satu makhluk yang nak buat ni, kata yang nak buat di muka bumi, yang akan man yufsidu fiha, fasad, yang merosakkan fiha, bumi, akan merosakkan muka bumi. Wa yasfiqud dima, menumpahkan darah. Senang cerita, buat benda jahat lah, senang cerita, pendek. Kenapa kau nak cipta satu makhluk yang buat kerosakan dekat muka bumi ni? Macam mana malaikat boleh tahu yang kita tu manusia akan buat kerosakan? Sebab Allah kata dia nak buat model baru. Tu model barulah, istilahnya model baru. Nama manusia ja'ilun fil ardi khalifah tu model baru. Maknanya adalah model lama. Model lama apa? Jin. Model lama ni dah hancur lebur dah. Bumi dia buat berperang berapa. Sebab tu malaikat tanya, kenapa kau nak buat satu makhluk yang buat menumpahkan darah, buat kerosakan kat muka bumi? Macam ni dia boleh tahu? Dia tak tahu, dia cuma tengok model lama macam tu. Tapi dia tak tahu Allah nak buat ni model baru. Model baru, baiknya. Model baru kita lah. Jadi Allah kata kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami duk bertasbih, bertahmid, memuji kamu. Kenapa kamu nak buat? Maka Allah jawab, Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Maka tunduklah malaikat. Lepas tu wa 'allama adamal asma'a kullaha. Maka Allah pun mengajarlah asma. Asma tu nama asal kan? Asma bukan maksud nama, tapi secara umum maksud nama lah. Maka Allah pun mengajarlah nama-nama kullaha. Dan habis sampai ayat tu lah. Ajar nama tu apa? Maka ulama' pun dia buat kajian, maksud asma' ni banyak. Antaranya maksudnya nama-nama asma', dan antara maksudnya tamadun. Asma' tu tamadun. Maka Allah pun mengajarlah tamadun dekat Nabi Adam. Ajar tamadun tu maksud apa tamadun ni? Nak makan, jangan makan mentah-mentah. Itulah tamadun. Masak dulu. Lepas tu basuh. Jangan dengan najis-najis kau bantai. Itulah tamadun. Lepas tu nak buat rumah, macam ni caranya. Potong kayu, potong ni, ada batu, macam ni, melombong, gitu, gini. Tamadun. Lepas tu nak buat tinggi, kena pandai. Dia punya ukuran. Kalau tinggi macam ni, kena macam ni. Tapak dia, asas dia kena tebal, gini. Asma. Dengan maksud tamadun. Maknanya Allah dah ajar dekat syurga lagi Nabi Adam ni pengetahuan tentang nak hidup di atas muka bumi. Maka turunlah Nabi Adam. Sebab Allah cipta Nabi Adam kerana nak jadi khalifah kat muka bumi. Tapi lepas Allah cipta Nabi Adam, Allah letak dekat syurga. Macam mana nak jadi khalifah kat muka bumi kalau ada dekat syurga? Kenalah turun. Macam mana nak turun? Tekanlah Swiss. Tapi nak tekan tak nak tekan, terpulang wahai Adam. Engkau boleh explore. Saya tukar bahasa cerita.
Kau boleh explore syurga ni, kau tengok syurga ni, explore dulu, terbang sini, naik borak pergi situ sini. Tapi jangan lupa, aku nak cipta khalifah kat muka bumi. Kau lah tu. Jadi nak jadi khalifah kat muka bumi, kenalah turun. Jadi kalau nak turun, tekanlah Swiss. Swiss dia apa? Pokok khuldi tu lah. Bukannya dia makan dengan setan lah, apalah semua, bukan. Salah faham tu. Tu nanti perbahasan yang lain bila-bila saya bawa labat tu. Nabi Adam turun, cari dekat YouTube, Nabi Adam turun ke bumi kerana cinta. Saya punya muka saya ada kat situ, Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam. Saya ada bahas itu dekat 2 jam juga. Boleh dengar kat YouTube. Nabi Adam lama dah, 4 tahun lepas lah. Masa tu muda lagi. Sekarang muda tak? Nabi Adam turun ke bumi kerana cinta. Tu dia punya tu. Lepas tu tag lah nama saya sekali belakang tu. Nanti dia akan keluar. Cari yang dekat masjid. Ataupun satu lagi, boleh juga type macam ni dekat YouTube, pemurnian kisah Nabi Adam. Pemurnian kisah Nabi Adam. Itu kat Masjid Negeri. Saya lama dah, 3-4 tahun lepas. Kena Nabi Adam turun kat bumi tu bukan makan buah kuldi, syaitan datang. Makan. Berdosalah aku. Turun ke bumi, telanjang. Ya Allah, dosa aku. Rabbana zalamna anfusana, kan? Dia baca kan? Aku dah zalim, aku dah berdosa, ya Allah, dah dosa. Dosa apa bendanya? Nabi maksum kan? Maksum tu terpelihara daripada dosa kan? Tak buat dosa kan? Apa salah kata dosa Nabi Adam dosa? Dalam terjawab segala-galanya dalam tu. Lama adalah cerita lama ni. Biar saya saja konas tu. Okey, kita nak habis pukul 9 sikit lagi. Okey, saya sempat habis ni. Jadi malaikat dia sangat benci orang yang membuat kerosakan kat muka bumi. Dia sangat benci, sebab tu dia tanya Allah itu, kenapa engkau nak buat makhluk yang merosakkan bumi, merosakkan muka bumi? Tiba-tiba Allah cipta juga makhluk nama Adam, dan kita dan malaikat memerhatikan kita tu makhluk manusia lah, buat kerosakan kat muka bumi. Memang berlambak-lambak. Kita buat kerosakan muka bumi, menumpah darah, berlambak-lambak. Maka malaikat ni dia tahulah macam sangkaan dia tu macam betul lah kan. Dan malaikat ni kenapa dia tanya Allah? Sebab dia tak suka menumpahkan darah. Malaikat tak suka terjadinya pertumpahan darah, maksiat semua. Malaikat tak suka. Sebab tu kalau ada maksiat kat satu tempat, malaikat malaikat rahmat tak turun, malaikat maut je suka. Malaikat rahmat tak turun dekat situ. Sebab bila tempat tu tempat yang maksiat, malaikat tak suka di situ. Jadi bila dia perhati daripada Nabi Adam sikit-sikit, makhluk-makhluk manusia yang model baru ni buat kerosakan, sedangkan malaikat tak suka kerosakan. Tiba-tiba baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak nak sesat, tak nak buat semua, tak nak jadi malaikat amin juga. Sebab aku memang tak suka daripada sebelum diciptakan Adam lagi, aku dah tak suka. Tak suka tu apa? Tak suka kerosakan, bukan tak suka Adam. Tak suka kepada berlakunya kerosakan. Tiba-tiba jadilah rosak. Bila imam baca waladdallin, dia amin. Aku tak nak, aku memang jenis tak suka. Sebab tu walaupun malaikat tak ada kepentingan untuk amin, peduli apa aku kata kan? Tak ada kepentingan, tapi dia memang jenis tak suka pada kerosakan, maksiat dan sebagainya. Sebab tu dia amin juga. Bila dia amin, dia pula la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah buat benda maksiat, hanya ikut perintah Allah. Kita amin sekali dengan dia, mantap amin kita. Macam itulah. Okey. Okey. Dan dinyaringkan, macam banyak lagi. Laju-laju ni. Dan dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan. Dan dinyaringkan sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya. Maksudnya kalau Fatihah tu sunat baca kuat, amin pun kuat. Maksudnya 2 rakaat pertama tu lah semua. 2 rakaat pertama dalam sembahyang, sama ada sembahyang seorang ke sembahyang jemaah tak kisah, 2 rakaat pertama pada subuh, maghrib, isyak. Jadi baca kuat, amin pun kuat. Dan disirkan, sir tu perlahan. Disirkan pada sembahyang yang disirkan, yang tak bunyi Fatihah, yang maksud tak bunyi yang tak kuat, yang dengar kat dia je. Jadi amin pun dia je lah dengar. Okey, simple lah tu. Kita faham. Dan sunat makmum mengucap amin pada bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya. Mana? Sudahlah. Sempat tak? Okey, boleh. Dan sunat makmum mengucapkan amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya. Senang kita macam inilah, serentak. Amin tu serentak dengan imam, standby serentak. Lagi sama, lagi afdal. Bukan kebanyakan. Semua sembahyang dalam semua perbuatan ataupun perkataan dalam sembahyang, semua afdal imam dulu. Semua.
takbiratul ihram, pastilah imam dulu. Okey. Rukuk imam dulu. Semua imam dulu. Semua kecuali satu. Semua kecuali satu, iaitu amin. Amin je sama. Yang lain semua imam dulu. Afdal imam dulu, imam dulu. Semua tak kisah apa pun. Afdal imam dulu. Tapi amin afdal sama-sama dengan imam, bukan imam dulu. Jadi standby lah amin tu, standby. Dan para sahabat, kalaulah Nabi baca Fatihah ketika sembahyang, setiap sahabat akan amin tanpa seorang pun tak amin. Dia akan jadi bergegar. Amin macam tu. Sebab seorang pun tak terkecuali dalam amin. Dia bukan sekadar amin, tidak. Dia kuat dengan sama imam lah. Imam kuat mana? Kuat tu lah. Maksudnya sama dengan imam. Okey. Itu mazhab Syafi'i. Imam kuat, makmum kuat amin. Tapi mazhab Hanafi Maliki, amin dia slow. Bacaan kuat ke bacaan apa, amin slow. Tu mazhab Hanafi Maliki. Mazhab Hanbali pun kuat juga. Amin kuat. Mazhab Hanafi Maliki, amin slow. Jadi waladdallin. Macam tu. Amin. Macam tu. Mazhab lain lah. Dan sunat mengucapkan amin ni jika jika makmum dengar Fatihah imam. Fatihah tu maksud siratal ladzi, ayat terakhir. Siratal ladzi sampai habis dengar, baru sunat amin. Kalau dia tak dengar, dia tahu imam dah habis baca dengan amin orang lain, sebab mungkin tak mic rosak ke apa ke, orang dah amin, dia pun amin, tak sunat sebenarnya. Malah dia sepatutnya afdal dia baca Fatihah terus, sebab dia tak tahu imam tengah buat apa. Tapi tahu berdiri, imam tengah baca apa tak tahu, tak dengar langsung, maka sunat bagi dia baca Fatihah terus. Jika imam amin, dia memang tak dengar, dan orang belakang imam akan amin, aku ikut amin sampai kat dia. Dia kata, oh imam dah amin, macam mana kau tahu? Orang depan aku amin, maka dia pun amin juga. Tak sunat. Maksud tak dapat apalah amin dia. Kerana yang disunatkan amin yang dengar bacaan imam, yang tak dengar tak sunat amin. Okey. Jadi dia jadi masalah kalau dia tengah baca Fatihah dalam keadaan biasa. Jika imam baca Fatihah, katalah solat tarawih contoh, imam baca kulhu rakaat yang kedua, sebab nak cepat kan, nak 20. Jadi bila imam baca qul huwallahu ahad, makmum kalau lepas amin baru baca Fatihah, memang tak sempat. Imam pula baca qul huwallahu ahad satu nafas. Jadi disunatkan makmum tadi baca Fatihah awal. Sebab nanti tak sempat. Fatihah biasanya tarawih ataupun tak kisahlah apa-apa pun. Yang dia tahu memang tak sempat. Kalau dia baca amin baru bismillah, nak ambil sunat tu memang tak sempat. Maka dia sunat baca awal supaya imam baca surah biar. Okey. Ketika dia baca, imam pun baca Fatihah, tiba-tiba imam amin, dia tak habis lagi, dia baru maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam amin, dia dengar imam amin, dia sunat amin, dia berhenti, dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin, ya, lepas tu sambung ihdinas siratal mustaqim, tak putus mualat, terus sambung, tapi sunat amin. Lepas tu dia amin dia punya pula seorang-seorang. Kalau dia dengar imam. Kalau dia tak dengar imam, putus mualat. Contoh dia tak tahu imam tengah buat apa, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tengok orang depan dia amin, dia pun amin, putus mualat, dia kena bismillah daripada awal. Okey, dobit. Dan yang terakhir adalah mana? Tak payah, cukup lah tu. Tak ada tak akhir-akhir lah. Kita akan bahas saktah pula sebentar. Saktah tu, nombor saktah dan sunat saktah nombor 6. Dan kita akan bahas berkaitan dengan amin tu bahasa Arab tak? Amin bukan bahasa Arab. Amin bukan bahasa Arab. Sebab tu orang Yahudi ada amen. Beci ngau. Amen. Kita akan bahas amin tu bukan bahasa Arab. Sedangkan dalam sembahyang selain daripada bahasa Arab, doa, zikir dan Al-Quran batal. Macam mana? Bila sambung? Minggu depan tak? Bila? Esok. Jangan Haji Nuruddin ni. Esok sungguh? Sama esok. Stay tune. Ya. Sekali lagi. Amin tadi tu. Amin setelah kita dengar makmum depan tu tadi. Mana kita tak dengar imam lah. Kita ambil tadi baca Fatihah lah, sebab kita tak dengar. Ya, betul. Kita dengar orang depan kita baca amin. Biar je.
Ya, ya. Sepatutnya biar ikut dia. Aku tak tahu pun apa hal dia tu. Macam tu lah. Baca Fatihah terus. Baca habis. Sampai habis, lepas tu kita amin kita punya seorang-seorang. Itu je. Tapi perbuatan yang lain tu boleh ikut dia. Perbuatan yang lain. Perbuatan boleh. Yang tak boleh amin tadi tu je. Perbuatan imam rukuk, dia mana nampak? Dia tengok orang depan rukuk. Boleh, semua tu boleh. Amin, masalah Fatihah saja. Masalah amin kat Fatihah saja. Wallahu alam. Sambung malam esok. Tunggu dulu. Kita sudahi dengan kafarah dan sunnah.